2 minit. Tapi tak apa, alhamdulillah beliau dapat sampaikan yang baik. Ada beberapa poin yang mungkin boleh kita ingat semula, iaitu pertama berkaitan paksi negara progresif, iaitu berkaitan dengan penerimaan tentang demokrasi, hak asasi, keadilan sosial dan sistem perundangan sekular. Kemudian beliau ada menyatakan tentang makna sekular, iaitu agama diasingkan daripada identiti undang-undang agar tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bila dikatakan tentang sekular, pada IMF sendiri mengatakan dia tidak bermakna sebagai anti agama. Jadi mungkin ini boleh dibincangkan selepas ini. Jadi tanpa buang masa, saya ingin mempersilakan seorang lagi rakan saya, saudara Muhammad Aimran dari Penegak Imam Muslim untuk membentangkan sesi pada kali ini. 15 minit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali terima kasih atas sambutan produksi program ini. Saya menggunakan format penting sebentar ini, iaitu dan saya menggunakan bercampur bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi kalau saya bercakap bahasa Melayu itu termasuk bahasa Inggeris, saya fikir rakan jenis yang lain telah memberikan tinjauan yang agak bernas dan menyeluruh tentang hak asasi dan demokrasi. Jadi tugas saya menjadi sedikit mudah kerana benih-benihnya sudah ada. Jadi tugas saya hanyalah untuk menjadikan benih bersama menjadi idea-idea yang mantap. Kita bercakap mengenai hak asasi manusia dan demokrasi, dan saya fikir adalah baik jika kita bermula dengan jelas apa yang kita katakan atau kita menyebut hak asasi atau demokrasi. Kalau tidak, setiap pihak akan membawa definisi masing-masing dan kita akan berada tarifan, kita akan bercakap di antara satu sama lain. Takrif hak asasi manusia yang saya gunakan adalah yang merupakan hal-hal atau hak-hak. These are rights that is given or that is bestowed to man simply because he is a human being. Hak yang diberikan kepada manusia semata-mata kerana dia seorang manusia. Dari simple definition. Tetapi saya ingin bahawa lebih jauh lagi. Mungkin kita cakap mengenai hak asasi manusia, ada dua perkataan yang agak syarat dengan makna yang harus lepas. Yang pertama adalah perkataan hak, yang kedua perkataan manusia. Dalam in Islamic vocabulary, perkataan hak itu tidak boleh disamakan dengan right in English. Even in English, the word human rights, it is something that is right. It is some unusual word. Bukan satu istilah yang literal. We don't call it human wrong. So to say that I have the right to do something wrong, logically it does not make sense. Because it is human rights. So something, a right that is given to you so that you can think. So dan dalam Islam, kadang hak itu dia mempunyai konotasi dia berkaitan dengan kebenaran, dia berkaitan dengan keadilan. Dia bukan suatu yang bersifat neutral, yang tiada nilai yang baik buruk. Hak, kalau kita arifkan dengan sebenarnya, dia lawannya batil. Dan hak ini adalah suatu yang kebenaran tidak boleh disahkan lagi. Dia something that is self-evidently true, that you cannot deny. So that is a good thing to study down. Jadi apabila kita tentang hak asasi manusia, perkataan pertama yang kita harus jelas adalah perkataan hak itu sendiri. Perkataan yang kedua, manusia, seperti mana yang semua tahu dalam bahasa Arab, manusia dipanggil insan. Dan insan itu jika dia
melihat maksudnya, ianya membawa konotasi dia akarnya perkataan misian, yang maksud keterlupaan, something that keterlupaan ataupun sesuatu yang kita that is something that we have forgotten. So apabila kita cakap mengenai manusia di sini dan kita bandingkan dengan insan, kita harus sedar bahawa perkataan insan itu juga bukan suatu perkataan yang hampa dari segi maknanya. Jadi kalau kita telusuri daripada sisi bahasa Arab, sekalipun kita ingin melihat perkataan manusia sendiri pun, kita harus mengetahui bagaimana agama Islam, kita sebagai umat Islam memahami sifat manusia itu. Adakah sekadar jasmani semata-mata, ataupun ada unsur ataupun sisi rohani itu? Apakah kehendak jasmani itu harus melampaui ataupun harus diberatkan berbanding dengan kehendak rohani, ataupun harus ada keseimbangan di antara kedua itu? Jadi apabila kita cakap mengenai hak asasi manusia, kita harus jelas akan kedua-dua perkataan ini, dan kita harus membandingkannya dengan bagaimana dia difahami dalam kerangka pandangan Islam yang kulit, yang sebenarnya. Dan satu lagi, bila kita cakap mengenai hak dalam masa biasanya kalau kita menggunakan hak dalam bahasa Melayu, kita akan mendahulukannya dengan kita menuntut hak, tuntutan hak di sini. Dan apabila kita ingin menuntut sesuatu, ia telah menandaikan bahawa kita sudah ada ilmu untuk membezakan apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk. Jadi tuntutan itu bukan sesuatu yang dibuat secara sambil lewa ataupun tanpa sebarang pertimbangan. Jadi apabila kita cakap tentang menuntut hak asasi, menuntut kebebasan, menuntut keadilan, kita selalu sudah tahu. Misalnya kalau kebebasan, untuk kebebasan kita harus tahu apa itu kebebasan. Kenapa kita harus diberi kebebasan? Why should I be given this freedom? Why should I be given this justice? Jadi perkara-perkara ini harus kita fikirkan dan harus kita perhati. Perkara yang kedua saya ingin sentuh adalah tentang sejarah perkembangan faham hak asasi manusia. Sekurang-kurangnya seperti mana ia dikembangkan mula cipta dan dikembangkan di Barat. Meskipun the Universal Declaration of Human Rights that was formulated in 1948, but then the idea yang masuk masuk ke dalam dokumen itu sudah wujud dalam Taman Barat sejak since the Enlightenment, sejak abad ke-17. Jadi sekiranya kita ingin tahu dari mana datangnya idea itu, kita harus menelusuri sejarah peradaban Barat. Yakni khususnya semasa zaman pencerahan yang berlaku di Perancis, kemudian Britain dan di Eropah Barat. Dan jika kita telusuri faham idea-idea yang ada dalam pencerahan ini, ianya merangkumi beberapa perkara yang penting. Yang pertama adalah tentang faham manusia itu sendiri. Bagaimana orang Barat mengkonseptualize, how do they conceptualize man? What is a human being? What is he here for? What is his human nature? Jadi yang pertama adalah faham manusia, faham insan. Apakah manusia itu, sudah disebut tadi, apakah manusia itu sekadar jasmani semata-mata atau rohani semata-mata? Dan dalam kes ini kita melihat bagaimana faham ini diserap dalam sistem ekonomi kita sekarang. Kebanyakan sistem ekonomi sekarang lebih it directs its attention to the bodily, physical needs of man. As long as you have pleasure for your pleasures, then it's fine. Whereas the spiritual aspect is completely avoided or submerged. So we have to. Jadi kita bercakap tentang faham manusia, kita harus lihat faham dualisme. Bagaimana harus kita mengharmonikan di antara aspek ataupun sisi rohani dan jasmani manusia? Apakah ia bertentangan? Apakah ia, ataupun kita ingin mengimbangkannya? Bagaimana harus kita mengimbangkannya? Contoh yang mudah yang sering saya berikan adalah sekiranya kita lapar dan kita ingin belajar. Kalau kita lapar dan kita belajar, memang kalau kita cuba nak belajar juga, memang kita takkan boleh belajar dengan baik. So there are some minimum bodily or physical needs that needs to be satisfied first before you can go on to fulfill your spiritual or intellectual needs.
So this idea, maknanya ada hierarki dari segi keperluan dan kehendak. Not all needs are the same, not all wants are the same. So that is the first thing, faham manusia. Dan let's see, faham yang kedua adalah faham akal. Kerana apabila kita berada di sini, apabila kita dicipta dan berada di dunia ini, jadi bagaimana harus kita mengetahui apa matlamat kita di sini? Apakah kita boleh bersandarkan kepada akal fikiran semata-mata, ataupun apakah kita memerlukan bantuan atau bimbingan daripada wahyu? This is a problem in the West because mereka mempertentangkan akal dan reason and revelation. You have this discussion throughout the Western intellectual tradition. Dan akal itu sendiri bagaimana harus kita fahami? Apakah kita cakap tentang akal dalam Islam? Apakah sama dengan reason, or is it different? This is something you have to go into perhaps later. The third thing is faham agama. Kerana kita harus faham bahawa faham konsep hak asasi itu, konteks sejarahnya, ia lebih dilihat sebagai suatu kebebasan, proses membebaskan diri manusia daripada kepungan negara, gereja ataupun faham agama ataupun agama Kristian itu sendiri. Jadi jika kita telusuri konteks sejarah Ramadan Barat, faham hak asasi ini muncul sebagai satu legal it is a weapon that they use to free themselves from the burdens of the church or the state or whatever. So what happens here is that religion, at least faham agama yang terkandung dalam hak asasi seperti mana yang difaham di barat itu, agama dilihat sebagai satu bentuk komponen. Tetapi dalam Islam, faham agama dari Islam, kita melihat apabila kita memulai agama Islam, kita berserah ataupun kita mengembalikan diri kita kepada keadaan fitrah, to a natural state, where naturally exemplified by the Prophet and whatnot. So even there, itu pun sudah ada macam pertentangan yang agak jelas, because in one civilization you see religion as a problem. To us, we see religion as something that frees us from that problem. So you cannot simply take what is in one civilization and bring it into ours and expect it to work. So the understanding of religion, and this also, ini pun juga masuk dalam perbincangan mengenai sama agama itu, apakah ia harus hanya bercakap dalam ruang awam, ataupun kita kosongkan ruang awam daripada agama dan religion becomes private. This distinction between private religion and public religion, this is again something that comes from the West. Whereas in Islam, saya tertarik pada satu komen yang dibuat oleh saudara Pak Rahmat, mengatakan bahawa agama Islam itu dia bercakap mengenai syariah. Syariah itu adalah penghayatan dan bukannya hukum atau undang-undang semata-mata. Saya fikir kita tak harus membuat pemisahan antara kedua-dua itu, sebab boleh saja kita dengan keadaan di mana sekiranya kita betul-betul menghayati suatu perkara itu, kita akan menghasilkan undang-undang, merangkum undang-undang untuk menzahirkan penghayatan kita. Misalnya kalau sebuah kerajaan negeri dia menghayati keadilan misalnya, tidak salah untuk dia merangkum undang-undang untuk menegakkan keadilan di dalam negeri itu. Jadi tidak ada ketentangan yang mutlak di antara penghayatan dan polisi ataupun hukum akal. Dan yang keempat adalah faham sejarah. Bagaimana harus sejarah itu difahami? Apakah sejarah itu merupakan sesuatu yang harus ditinggalkan, ataupun sejarah itu mempunyai pengajaran dan iktibar yang harus kita ikuti? Dan dalam hal ini kita harus sedar bahawa pada dalam pencerahan, the Enlightenment basically seeks to they look to the future. Implicit in the Enlightenment is this contempt adalah mereka bersangka buruk, this contempt towards the past.
which goes into the idea of evolution. That's why you need to evolve into the future. Religion is evolved, man is evolved, society is evolved. The idea of evolution in itself, implicit in the idea is penolakan terhadap sejarah ataupun penurunan terhadap sejarah. Tetapi dalam Islam, pada kita, generasi yang paling bagus pada zaman Rasulullah, kemudian sejarah itu generasi akan datang itu akan semakin lemah. So our idea of history is completely different. Our glorious days is not so much in the future, but it has been perfected in the past, and we are trying to recover, or we are trying to go back. Like the last one adalah faham kebahagiaan. Faham kebahagiaan dalam arti kata, apakah untuk kita bahagia kita perlu kebebasan, ataupun apakah kebebasan itu suatu nilai yang kita patut kejar semata-mata just for the sake of it, ataupun adakah kebebasan itu suatu alat, suatu jalan untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih unggul. As far as we as Muslims are concerned, we do everything because we want to see God's pleasure, because we want to make sure that whatever we do in this world will ensure our salvation in the next world. So, in that sense, secularization, faham sekular yang biasanya saya secara mudahnya boleh diterjemahkan sebagai faham di sini kinian. Yakni kita jangan fikir tentang masa depan, jangan fikir tentang masa silam. Apa yang berlaku di sini, apa yang berada pada hari ini, itu saja yang kita fokus. So, in that sense, secularization is not only anti-Islam per se, it's anti-religion, because most religion seeks to turn people away from this world. So I'll stop there, dan saya bagi kepada Muslim. Secara umum, yang poin yang cuba beliau berikan ialah bila mana beliau cuba memberikan definisi, iaitu yang ketara itu wujud perbezaan antara faham yang Islam. Maknanya bila kita wujud Islam dengan Al-Quran Sunnah, bagaimana ulama tradisi kita cuba memahaminya dengan pengalaman dan faham yang barat. Jadi mungkin itu yang sekiranya tidak faham itu kita boleh rujuk pada video sampai ini dengan soal jawab. Dan yang keduanya berkaitan dengan pada beliau perlu kita kenal hierarki keperluan dan kehendak sebagai insan yang menurut Islam bagaimana. Menurut mereka bagaimana? Adakah sama atau bagaimana? Mungkin ini persoalan kita sebagai Muslim dalam membuat pertimbangan menerima demokrasi dan hak asasi manusia. Barangkali. Jadi itu ialah sudah selesai sudah perbincangan ataupun pembentangan oleh para komunitas sekalian, dan saya dulu pada sesi soal jawab. Mungkin saya berikan dalam 3 soalan dahulu. Silakan. Sebutkan nama dan dari mana. Terima kasih. Hello. Assalamualaikum kepada semua. Saya Muhammad Azmi daripada IRF. Apabila bincang berkenaan dengan soal hak asasi dan demokrasi, saya lihat ada satu fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan demokrasi adalah wajib. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Tetapi yang saya ingin bawa adalah tentang satu pemikir, tentang seorang pemikir yang bernama Syekh Hussein Alatas. Saya rasa mungkin ramai yang kenal siapa itu Syekh Hussein Alatas. Dalam buku yang ditulis pada tahun 1957, tajuknya Demokrasi of Islam, ditulis buku pertama yang ditulis Syekh Hussein Alatas, dia menjelaskan beberapa ciri, ayat dan perbandingan antara makalah sistem demokrasi dan barat secara space ataupun secara permukaan dan konteks yang boleh diambil untuk masyarakat Islam. Dan berkenaan soal hak asasi ditulis dalam satu kuliah terakhir almarhum Syekh Hussein Alatas, tajuknya Citra Sempurna Warisan Sejarah. Dia menjelaskan bahawa hak asasi yang bermula di barat setelah era pada kurun ke-16, era penjarahan timbul di Eropah, bermula daripada sisipan yang dikutip oleh pemikir Perancis bernama Voltaire tentang satu surat perjanjian khas hak asasi yang mengenai konsep asasi di antara Sayyidina Ali kepada
Adakah penyelesaian? Ataupun apakah solusi terbaik untuk ditawarkan pada masa ini? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Seterusnya, boleh soalan kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim. Saya ingin saya paham dalam surah An-Nisa ayat 141 yang mengatakan dasar ulamanya aku tidak mengizinkan untuk orang kafir menguasai orang-orang muslim. Jadi dalam konsep demokrasi sekarang ini, di mana pemilihan wakil adalah bebas. Jadi siapa saja yang diganti atau bertanding adalah untuk suara majoriti. Walaupun dapat dua macam itu muslim dan non-muslim, dan majoriti menyokong non-muslim, sedangkan minoriti itu adalah orang muslim sendiri. Dan di beberapa bahagian tempat ataupun yang itu ramai lagi orang muslim kan. Jadi saya minta penulis boleh menceritakan sebab ini adalah konsep demokrasi kan. Saya itu masih Kepada siapa ataupun kepada setiap panel itu macam mana? siapa saja yang asal boleh jawab. Terima kasih. Seterusnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang saja dan selamat petang kepada orang Kelantan dan juga sana. Saya adalah Abdul Mustaqim Zaidi Wong Abdullah dan juga saya bekas pelajar space di IPTA dan juga sebagai segalanya kan untuk aktivis mewakili Ikram Jim dan juga Parti Keadilan Rakyat dan juga saya mewakili untuk UNGAS Malaysia yang Anu Khaiso, dan saya akan nak tanya sebagaimana kan untuk segalanya menjalankan peranan untuk menitik beratkan kepada ini segalanya bagi nasionalisme secara Islam harus dikembangkan, segalanya kan perjuangan jihad dapat dimadaikan dan dimanfaatkan di Malaysia. Sebenarnya bagi tahun 2012 dan juga kita harus tahu macam mana reformasi harus ditingkatkan prestasi dan potensi untuk Malaysia sebenarnya khasnya untuk pengajian tinggi lah, sukan, ekonomi dan media massa serta sosial serta untuk politik serta dalam segala isu untuk dinamik dalam segala kewangan. Kita harus macam mana nak mempertikaikan bagi reformasi untuk sistem Malaysia yang digambarkan selama ini. Seperti mana kan buat pada saat ini seperti Ahmad Mustama, Parti Sosialis Malaysia, Parti Rakyat Malaysia dan juga Parti Sosialis Malaysia yang naungan sebenarnya yang dulu yang telah mengatakan untuk mempertikaikan bagi perlembagaan Malaysia dan membelakan untuk rakyat dan juga pekerja Malaysia sebenarnya yang harus kita seperti Khalifah akhir zaman. Terima kasih. Terima kasih Syakir. Okey, sekarang ada 3 soalan. Mungkin saya boleh berikan siapa dulu? Okey, Saudara Zakaria, mungkin boleh beri feedback bagi setiap soalan daripada Encik Nazrin, Encik Luqman dan Encik Abdul Qadir. Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Saudara yang bertanya, semua yang bertanya, saudara Nazrin mungkin nama yang saudara Nazrin, yang pertama yang kedua saudara Luqman, yang kedua adalah Abdul Mustaqim. Mungkin saya ingin menjawab persoalan yang pertama dulu daripada saudara Nazrin. Okey. Pendapat yang menyatakan bahawa demokrasi itu adalah wajib.
Pendapat ini diutarakan dengan tegas bahawa demokrasi hukumnya bukan wajib, bahkan haram di sisi Islam. Kita akan menyatakan satu persatu. Okay, yang pertama sekali, kita kena mengetahui dengan jelas konsep ataupun satu perbincangan ilmiah di dalam Islam, iaitu hadarah dan juga madaniyah. Mungkin saudara ada di kalangan kita yang biasa mendengar tentang perbahasan ini. Apakah itu hadarah dan apa itu madaniyah? Kita nak sebut tentang madaniyah dulu yang pertama. Yang pertama sekali, madaniyah ini adalah benda-benda fizik yang muncul hasil daripada sains dan juga teknologi. Perkara ini tidak dinafikan oleh Islam, yang mana umat Islam boleh mengambil perkara-perkara ataupun benda-benda fizik yang muncul hasil daripada sains dan juga teknologi. Sebagai contoh, laptop, mikrofon, kamera, camcorder dan sebagainya. Ini tidak ada masalah untuk umat Islam untuk mengambilnya. Tetapi ada daripada satu aspek yang kita nak membincangkan soal hadarah. Apa itu hadarah? Hadarah adalah bermaksud mafahim an-hayat, iaitu pandangan kehidupan daripada satu kaum ataupun daripada satu pihak. Islam ada pandangan hidup ataupun hadarah yang tersendiri. Dengan kata lain, umat Islam tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil hadarah yang selain daripada hadarah Islam. Sebagai contoh, apakah hadarah yang selain daripada hadarah Islam? Yang pertama adalah kapitalisme. Kemudian sebagai contoh, sekularisme, pluralisme, sebagai contoh yang lain, komunisme, sosialisme dan semua isma-isma yang ada, termasuk liberalisme. Ini semua adalah pandangan hidup daripada kaum yang lain. Ataupun kita boleh melihat sejarahnya itu, bagaimana akidah itu muncul, ataupun bagaimana pemahaman ataupun pemikiran itu muncul. Sedangkan Islam telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan hidup yang lebih jernih. Kita kena faham. Ada ataupun mahu ataupun tidak, kita sebagai orang Islam, kita mengaku kita adalah orang Islam, tetapi kita mengambil satu perkara yang selain daripada Islam. Demokrasi ada kekeliruan dekat situ, saudara. Sebenarnya saya nak jelaskan di dalam pembincangan ini, masa terlalu singkat sangat, sebab itu membuatkan saya tak berhenti. Jadi saudara-saudara penganjur dan penganjur, tuan-tuan masyarakat dan juga hati, minta tolong supaya uruskan urusan masa ini. Sebab apabila masa tak cukup, kita tak mampu nak terangkan secara total. Jadi orang salah faham, orang tak boleh nak faham dengan jelas. Jadi ini permasalahan. Jadi minta tolong susun baik-baiklah. Ini muhasabah sikit. Minta maaf. Okey. Ada perbezaannya. Ada yang mengatakan bahawa demokrasi adalah sebahagian daripada Islam. Ada yang mengatakan demokrasi yang adalah pilihan raya. Pilihan raya ini adalah demokrasi. Ada juga yang mengatakan syura ini demokrasi. Dan ada yang juga mengatakan demokrasi itu syura. Ini adalah satu pendapat yang sangat-sangat keliru. Sebenarnya Islam telah membezakan. Demokrasi adalah satu perkara yang lain. Pilihan raya Islam pecahkan satu perkara yang lain. Hukum bagi demokrasi dan hukum bagi pilihan raya adalah tidak sama. Hukum bagi syura dan hukum sebagai majoriti juga tidak sama. Ada perbezaan yang jelas di situ. Jika kita telusuri satu persatu, izinkan saya menguraikan sedikit supaya kekeliruan itu boleh pecah. Okay? Untuk kita nak menguraikan soal demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi dia merupakan satu sistem. Dia merupakan satu sistem pemerintahan. Sedangkan dalam Islam dah ada sistem pemerintahan tersendiri. Ada tak di kalangan kita? Saya rasa tak ada. Yang ada di kalangan kita hari ini yang mengatakan Islam tidak menunjukkan satu sistem pemerintahan. Ada tak di kalangan kita yang cakap begitu? Tak ada. Kita yang tidak percaya Rasulullah SAW, Khilafah Rashidah dan juga khalifah-khalifah yang setelah daripada mereka itu menyatakan ataupun menerapkan satu sistem yang bertahan selama 1,300 tahun. Dan hukum itu ataupun sistem itu dipanggil sebagai Khilafah Islamiyah. Itulah sistem pemerintahan Islam. Bukan demokrasi. Demokrasi ini muncul seperti yang saya nyatakan sebentar ini, muncul tu dia bukan asal daripada Islam. Idea asal itu pasti bukan daripada Islam. Istilah demokrasi itu sendiri pun bukan asal daripada Islam. Fahkum bainahum bima Allah wa la tattabi'u amal ja'akan. Berhukum dan kamu berhukum dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu berpaling daripada kebenaran yang datang dari hadapan kamu. Dan jelas dah hukum Allah Subhanahu Wa Taala depan kamu. Kenapa kita nak ambil satu hukum yang lain? Dalam ayat yang lain, surah Al-Maidah surah 5 ayat 44, 45, 47 jelas menyatakan walam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun zalimun fasiqun. Ini jelas menunjukkan bahawa barang siapa yang tidak berhukum, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ada tiga saja yang option yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Pilih antara tiga. Saya bukan nak menyatakan bahawa sebagai contoh Allah sebut dalam Al-Quran tiga perkara. Pilih sama ada kamu nak jadi orang kafir, kamu nak jadi orang fasik atau nak jadi orang zalim. Saya tak mengkafirkan mana-mana pihak. Saya tidak menzalimkan mana-mana pihak ataupun memfasakkan mana-mana pihak. Diri sendiri yang mengambil satu hukum, diri sendiri yang menghukum diri sendiri. Pilih yang mana nak. Satu pilih saja. Okey. Mungkin dah selepas ni kita boleh berjumpa lah. Makan tengah hari kita boleh berjumpa. Okey, seterusnya saudara Luqman. Kak
kafir segitu. Saudara Luqman, orang kafir tak boleh menguasai orang Islam. Ia memang jelas. Al-Quran menyatakan dengan jelas bahawasanya Inna wa ala yadina alil kafirin ala mu'minina sabila. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menjadikan kalimat la yang dikasih dulu nafi yang abad, penafian yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bagi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang Islam. Nak bagi jalan pun Allah tak bagi. Ini kan pula kita dah hari ini kita memberikan kekuasaan kepada orang kafir untuk menguasai orang Islam. Jadi di mana kebenarannya? Sebab itu kita nak menyatakan bahawasanya orang kafir dia tidak boleh terlibat di dalam masalah politik kecuali dalam perkara-perkara yang mengatur urusan mereka, dalam mengatur urusan agama mereka, makanan mereka, cara perkahwinan mereka dan sebagainya. Itu mereka dibolehkan. Tetapi hari ini seperti mana yang dikatakan oleh yang dipertua tadi, kita menyatakan bahawasanya orang kafir hari ini begitu lantang, begitu kurang ajar untuk campur tangan dalam masalah agama, campur tangan dalam masalah zakat, campur tangan dalam masalah dan sebagainya. Jadi kita nak menyatakan bahawasanya apabila kita menerapkan satu sistem yang kita cedok daripada barat, yang kita terapkan di dalam tengah-tengah masyarakat, kekeliruan ini yang akan berlaku. Kerana ketidaksempurnaan sistem daripada manusia inilah yang akan menyebabkan umat manusia itu kacau bilau, segala-galanya kacau bilau dan juga tidak tentu arah. Kerana hukum atau basic foundationnya itu kita boleh melihat kita bukan ambil daripada Islam. Susah ke saudara, kenapa kita sayang sangat dengan sistem demokrasi? Kenapa kita sayang sangat dengan sistem-sistem ciptaan daripada barat? Sedangkan kita nak membuang, bukanlah mungkin kita lalu kita nak membuang Islam, tapi itu hakikatnya. Kita pilihkan sistem Islam dan juga kita boleh masuk hukum yang lain. Sedikit perkara yang berkenaan dengan Abdul Mustaqim, ya. Soalan yang ditanya oleh Abdul Mustaqim. Mungkin secara ringkas ni panjang sangat dulu. Tak apa nak faham sangat. Tapi secara umum tu saya faham apa yang dia cuba ceritakan adalah peranan setiap daripada organisasi itu untuk melakukan reformasi di dalam negara, memperkasakan dirinya, dakwah dan sebagainya. Mungkin yang pertama sekali kita kena betulkan istilah reformasi. Kita kena faham apa itu reformasi. Ia pembaharuan. Islam tak ada pembaharuan. Tetapi yang kita nak buat dekat Malaysia ini adalah satu revolusi. Tapi kita faham juga revolusinya sebagaimana. Revolusinya ada pelbagai. Revolusi apa? Tapi daripada istilah bahasa itu, revolusi adalah pertukaran total. Kita nak ubah bukan setakat memperbarui undang-undang yang ada, menghapuskan undang yang dah lampau, mengubah undang-undang yang baru, pembaharuan. Tidak, kita tak mahu pembaharuan. Tetapi kita mahukan satu pertukaran total. Kita nak cabut sistem yang sedia ada, kerana sistem ini bukan sistem yang berasaskan daripada Islam. Kita cabut sistem dan menggantikan dengan khilafah Islamiah. Khilafah Islamiah satu sistem yang telah sempurna. Kalau ada di kalangan kita yang mengatakan bahawa khilafah Islamiah merupakan satu sistem pemerintahan yang tidak sempurna, ini satu benda yang dusta. Kerana sistem khilafah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan negara progresif ataupun bukan negara sekular, bukan negara demokrasi seperti mana yang setengah-setengah golongan mendakwa. Dan mereka ini menyatakan bahawa sistem ini tidak sempurna. Tetapi Islam kita nyatakan ia adalah satu sistem yang sempurna. Jazakallah khairan katsiran. Insya-Allah kita akan jumpa selepas ini untuk berbincang dengan lebih lanjut. Masa terlalu terbatas. Maaf sebenarnya saya mengambil masa pendek-pendek yang lain, tapi untuk menjelaskan. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Mungkin setiap panelis berambil 5 minit. Lepas itu mungkin kalau ada soalan lagi kita boleh keluarkan. Soalan mengenai reka bentuk perlembagaan Malaysia ini, is it secular atau religious ni memang rumit. Satu memang rumit lah. Cuma kalau kita tengok perlembagaan, kataan Islam digunakan 26 kali. Kataan sekular tu tak guna sekali. So, tapi zahirnya memang masyarakat yang kita ada itu masyarakat sekular, kerana ia berdasarkan civil law daripada syariah. So, tapi adakah ini model secularization yang lengkap? Bolehkah ia diperbaiki untuk menjadi lebih inklusif dan plural? Suara saya tiada masalah. Sebab hakikatnya Malaysia ni satu negara yang plural, dan kita harus menangani isu plural ni dengan cara yang aman dan adil. Di sini saya juga mau menyatakan bahawa sekularisme ni bukan hanya satu fenomena barat, ya. Banyak negara luar kawasan barat pun mempunyai sistem kerajaan yang sekular, ya. Brazil, Jepun, China, ada yang sekular yang baik, ada yang sekular yang teruk, ya. Jadi
kita tak harus memudahkan atau simplify satu isu yang rumit. Semuanya sebenarnya hakikat dalam dunia ini, semua ilmu, semua sistem adalah rumit. Dan jika kita serius untuk menambah ilmu kita, untuk explore, meluaskan pemahaman kita terhadap fenomena dunia yang kompleks ini, kita haruslah menangani isu ini dengan cara yang sabar dan teliti dan adil. Jadi tak perlulah kita simplify, merumuskan satu kompleks, fenomena yang kompleks seperti secularism ini pada ini barat. Apa-apa yang barat ni tak payahlah. Ya. Jadi isu the world is complex. Kita boleh tak ada masalah kita mengaku bahawa certain things are complex. Demokrasi, soalan saudara Rahman tadi mengenai apa jadi jikalau orang kafir berkuasa dan memerintah orang Muslim. Demokrasi ini, makna demokrasi tak tergantung kepada pemerintahan majoriti. Pemerintahan majoriti ini hanya satu cara untuk mengendalikan sistem demokrasi. Ia bukan erti demokrasi. Ia bukan takrifan demokrasi. Demokrasi kita kembali kepada makna asalnya ialah kuasa rakyat. Kuasa rakyat di mana kuasa ini disebarkan sebanyak yang boleh. Masalahnya berlaku apabila ada fenomena tyranny of the majority. Penyalahgunaan kuasa. Apabila majoriti yang menang kuasa, yang dapat dari pemerintah bertindak dengan cara yang melemahkan minoriti atau menindas, ya, seperti di Nazi Germany. Nazi Germany, majoriti memang nak jadi Nazi, kan? Apa jadi minoriti, semua kena bunuh, kan? Itu bukan demokrasi, sebab ia tak memperkasakan masyarakat, ya? Jadi kita kena kembali kepada apa makna takrifan dan erti demokrasi itu. Ialah memperkasakan rakyat, memberi rakyat a say, dia menjadi a say in the destiny. Maknanya masa depannya bukan ditentukan oleh mana-mana pihak luaran, tapi rakyat itu. Tapi memang secara realitinya rakyat itu kompleks. Rakyat itu bukan perbezaan agama, kaum saja, perbezaan jantina, perbezaan cara hidup, perbezaan pendapat. Perbezaan ini tak akan kita dapat lari dari perbezaan. Jadi apakah sistem yang paling boleh berlaku adil dan boleh menjadi satu masyarakat yang aman supaya pelbagaian itu tidak menghasilkan satu konflik. Itu di mana di situlah demokrasi itu penting. Sebab kita tahu sebagai manusia yang hidup dalam zaman globalisasi ini, tidak ada lagi masyarakat yang asing ciri-cirinya. Masyarakat semua sekarang majmuk dan pelbagaian. Soalan terakhir mengenai reformasi itu, bagaimanakah tak kita sebagai rakyat Malaysia mengukuhkan lagi proses reformasi itu? Pada saya ialah untuk memberi lebih menjadikan satu budaya demokrasi, menjadikan satu budaya berhujah dengan cara yang bertamadun, cara yang aman, cara yang penyayang, mendengar pendapat-pendapat rakan-rakan kita, menimbangkan kepelbagaian pilihan yang ada mengenai satu solusi itu. Jadi bagaimanakah kita harus mereformasi Malaysia adalah untuk menciptakan demokrasi ini bukan saja satu sistem atau satu tarikh setiap 4-5 tahun, tapi satu budaya yang kita boleh berhujah dan bertukar fikiran secara aman. Soalan yang pertama berkenaan dengan work. Ada dua komen dan soalan pertama saudara Nazri. The first one is on the Islamic origins of democracy. What if it is proven that actually democracy comes from, or that the West, Barat itu menerima demokrasi, dapat idea daripada Islam saja.
Jadi bagaimana di situ? Apa yang kita harus should we change our stance towards democracy, or should we adopt it, or should we scrutinize everything? Manakah bukti yang diberikan kepada Sayyidina Ali? Saya teringat satu kisah yang juga berkaitan dengan Sayyidina Ali. I think one day some of his followers complained to Sayyidina Ali and said that no, you are not like Umar, you are not like Uthman. And then Sayyidina Ali said, well, when they were alive, they have me as their follower, but when I'm the caliph, you are my followers. So even if Sayyidina Ali wrote the letter, it is, we must remember that is Sayyidina Ali. Dia telah dijaga masuk syurga. So bila orang pada tahap sebegitu, dia memberikan nasihat, dia jangan samakan dengan kita memberi nasihat pada orang lain. Jadi sebab bila kita cakap dengan Khalifah, the four right the Khalifah Rashidun, mereka bukan sahaja darjat mereka itu bukan sekadar dari segi politik semata-mata, bukan dari segi tingkat martabat, dari segi kuasa yang mereka miliki. It is also an epistemic degree. Dari segi darjat ilmuan mereka, dari segi wibawa ilmu mereka juga kita harus ambil kira. Jadi janganlah samakan, memandangkan Sayyidina Ali buat sedemikian oleh itu kita samakan dia dengan kita, atau kita rendahkan dia pada tak kita. Kita harus sedar bahawa generasi-generasi sahabat-sahabat Rasulullah ini, some of them are guaranteed jannah. So these are not stupid people. If they give an advice, diorang dah berfikir. Dan apabila kita bercakap mengenai syura, sama ada syura sama ada demokrasi, I think we have to bear in mind that in syura, the people who are selected to be part of syura bukannya orang-orang punya perjalanan ataupun yang bercucuk tanam. Bukan nak merendahkan orang-orang segitu, tapi orang-orang yang dipilih untuk memimpin negara pada zaman itu adalah orang-orang yang memang dari segi ilmu, dari segi iman, dari segi budi pekerti, dari segi sumbangan terhadap masyarakat sama ekonomi, ilmuwan, ilmu ada tinggi. Tetapi dalam demokrasi sekarang, kita tidak pemimpin, kita sekadar lihat janji-janji politik yang boleh yang mungkin boleh that he can fulfill. Even that is not good. So the way or the criterion that we use to judge our leaders in a shura, is obviously not the same as how we judge and select our leaders today. So meskipun ada kesamaan dari segi mungkin dengan kesamaan yang sifat superficial dari segi keputusan itu bersifat konsensus. I think it's a collective decision. It's not one person saying I want this, I want this, I want this. It's a collective decision. At that sense, there are some apparent similarities to democracy. But then, the people who are part of the shura in the past, they are not mere people. These are, the luminaries of the Islamic tradition, of the Islamic civilization. Jadi, until we are at that level, jangan cakaplah kata sama syura, because you are confusing the people, because they think because it's like, contohnya kalau ada dua kelas di sini, ada satu kelas macam ni, pasal ada kelas yang berwarna. Obviously those two classes at certain level they are the same in the sense that they are made of glass, but at a certain level they are differently, maybe because of different color ataupun orang yang menciptanya berbeza. So jangan membuat kesimpulan bahawa A sama dengan B semata-mata due to certain superficial similarities, because we generate a lot of confusion because of that. As to the question, sama ada Malaysia ni adalah suku atau negara Islam, I asked this question once to a friend of mine who is a constitutional lawyer, and his answer is quite interesting. He said that, well, if you want to say that Malaysia is a Islamic state, and if you define Islamic state as a state which has the Sharia as a constitution, then obviously Malaysia is not an Islamic state by that definition. But then you must remember that in Malaysia the government gives funds to build mosques, to certain religious institutions. So in that sense, it is not a secular state like in Turkey or in India. So my friend's answer is quite clear. He said that, well, Malaysia is, you can say it is a hybrid. And in that sense, I think our forefathers
when they develop concern, they are much more clever than us in the sense that they know that they cannot, they do not feel, dia orang tak rasa terdesak untuk pilih A ataupun B, negara Islam atau negara sekular. They try to come to a harmonizing compromise. Yang masalahnya, kenapa kita pada zaman sekarang kita nak menjadikan itu sebagai masalah kembali? That problem has been solved. When our forefathers decide that Malaysia has this high quality, they don't, they have solved the problem. Why are we bringing up the matter and as if unless we can decide whether Malaysia is a secular state or Islamic state, then we cannot develop, then we cannot improve. Why do we like to problematize things which have been, it wasn't our problem for our forefathers, it wasn't our problem for the first 4 prime ministers. Why? Kadang-kadang mungkin itu mencerminkan how low have we fallen, that the problems that we choose to solve are minor problem, masalah-masalah yang rumit, bukan masalah yang betul-betul sebab tulis. Berkenaan dengan realiti bahawa masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk, oleh itu bagaimana kita harus menepani kepelbagaian yang kita lihat dalam masyarakat ini. At the end of the day, this is a question of how inclusive should we be towards the other communities. What can we compromise? What can we not compromise? Obviously, kalau does that mean we should expel all the non-Muslims from governmental posts? That is neither clever nor practical, basically, because we rely on them. Some of their skills we do not have, so we cannot adopt that particular rule. Even Islam, when the Umayyads came into Damascus, for the first 10 years they used Greek. For the first 10 years they used Greek clerks, Greek administrators, because they know that the fact that these people are Greek does not, as long as they asalkan dia orang tak menghalang ataupun dia orang tak merubah agama Islam sendiri, then dia akan mereka bekerja. They are paying the taxes anyway, we are collecting taxes, we get the money anyway. So this issue, how should we deal with this, with the presence of non-Muslims? Whether we like it or not, non-Muslims are here, and we have to find a way to deal with them, and we have to deal with them justly. As long as you don't infringe on, asalkan selagi dia orang tak memaksa kita untuk mengubah agama kita atau mengubah kita atau memalingkan kita agama kita, then we should just let them do whatever they want within the bounds of law. Because the problem of inclusivity is an ethical problem. We should not confuse it with a theological problem. Sebab masalah ini berada pada tahap moral, bagaimana kita harus berakti, bagaimana dia masalah moral. Dia bukan masalah sebab aku percaya Tuhan A, kau percaya Tuhan B, oleh itu kita automatically kita bisa bergaduh. That is not a problem. It's an ethical problem. Solve it as an ethical problem. Janganlah mengandaikan bahawa I have to be able to call my God Allah as well. Just like you do, only then can we be friends. Because that is not a problem. Masalah pernikahan di antara bukan Islam dengan Islam bukan disebab orang bukan Islam keliru akan nama Tuhannya, atau bukan sebab orang Islam keliru akan nama Allah sebab ada boleh biar kita. It's not a theological problem. Then don't bring it into a theological problem. Because kalau nak masuk tahap teologi memang ada setengah perbezaan yang kita tak boleh jamatani. And when it comes to that, then we just say laku hidup apa jadi to you your religion, to my religion. Dan yang hal yang ketiga mengenai bagaimana kita ingin I think if I understand the question correctly about nationalism, bagaimana, so I think it is a question about unity. How do we build this unity? Dan kesepaduan itu ada dua jenis, sama ada kesepaduan bersifat dalaman atau kesepaduan bersifat luaran. Luaran dalam kata undang-undang yang dipaksa dari luar. Dan kesepaduan bersifat dalaman dari segi pemikiran, dari segi bahasa. Dan lebih penting untuk kita we devote our energy to cultivating the internal unity as opposed to external unity. Because external unity boleh dibuat-buat, bukan sesuatu yang betul-betul. Right. I think that's all. Terima kasih kepada ahli panel akan memberikan jawapan yang saya kira semoga dapat menjawab soalan. Tapi sebenarnya saya banyak soalan kita nak bincangkan dan diskusikan pada tengah hari ini, tetapi disebabkan masa itu telah
telah masuk ke masa yang perlukan kerja lain yang dilakukan. Jadi kita terpaksa hentikan diskusi kita pada pagi ini. Tetapi secara umumnya saya melihat perbincangan tadi merupakan satu, pada saya, permulaan untuk kita mengenali dan bagaimana kita mencari solusi yang tuntas bagi memastikan kita benar-benar memahami hak asasi manusia dan demokrasi, dan bagaimana kita menyantuni faham-faham ini dalam kerangka pandangan ahli Islam. Kerana sekiranya tidak, ia akan menjadikan kita ini seperti kemungkinan tidak makna diri mungkin, ataupun kita menjadi seorang yang jumud, tertutup, yang tidak boleh menerima segala-galanya. Mana satu? Jadi mungkin ini perlukan pencernaan. Bagi saya tidak merasakan diskusi pada pagi ini telah mencapai tahap yang matang dari sudut perbahasan, tetapi memerlukan sesi selepas ini, dan saya rasa Abi telah menggunakan sesuatu yang baik. Semoga ini akan berterusan, dan saya mewakili menunjuk mohon maaf kepada ahli panel. Biasalah bila kita berjuang ni kadang-kadang pun minit jadi 10 minit kan. Itu ada perjuangan. Kita tak ada jangka. Jadi yang penting preparation, persediaan. Jadi saya mohon apa pun saya sangat hargai macam mana perbincangan yang sepatutnya panjang dipendekkan. Maknanya bila kita dapat sampai ke sesuatu dengan baik, moga-moga ia dapat dinilai sebagai amal soleh dan dicampakkan kefahaman kepada yang mendengar. Jadi saya mewakili penganjur, mohon maaf sangat-sangat kepada ahli-ahli di hadapan, dan saya mengharapkan perbahasan yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi saya rasa setakat itu sahaja saya tangguhkan pada tengah hari ini 1:30. Satu soalan lagi. Mereka satu je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Tuhan bin Razali. Firman Allah bunyi, sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada orang yang benar-benar ingin beriman kepada surah Yasin ayat 10. Wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad beritahu bahawa aku tidak akan mengambil ilmu yang ada di dunia ini kecuali aku menarik para pakar-pakar ilmu maupun ulama yang ada di dunia. Nescaya Nabi Muhammad telah menyeru kepada sahabat-sahabat sekalian dan beritahu kepadanya, sesungguhnya aku menyiapkan dua benda yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Hadis. Okey, di sini saya menyokong apa yang Ibu Tafril ceritakan kepada saya, yang saya confuse sekarang ini kepada dua sahabat saudara saya yang ada dua ni. Okey, dari manakah anda mendapat soal kehidupan agama perlu dipisahkan, dan di mana anda dapat demokrasi itu sendiri? Adakah daripada Al-Quran? Saya tidak pernah membaca dalil dalam Al-Quran yang memisahkan kehidupan dengan agama, dan hadis-hadis sendiri pun saya telah terbaca daripada kita tidak perlu melihat pada buku-buku ataupun daripada mana-mana yang diriwayatkan oleh siapa ilmu daripada siapa pun. Apa yang kita ketahui adalah pesan Nabi Muhammad bagi kepada dua, Al-Quran dan Sunnah. Okey, di sini kita kena tahu sekiranya tidak ada di dalam Ini tadi soalan dia. Bagaimana sumber kita? Sumber Okey, terima kasih. Jadi dalam masa yang ringkas 3 minit setiap panel untuk soalan cukup panas kepada penuntut jawab. 3 minit bagi setiap soalan. Sebenarnya perkataan siasat politik pun tak ada dalam Quran. Kita semua berpolitik kan. Sebab itu memang lumrah hidup. Kita perlu berbincang dengan perbezaan pendapat, beramah antara sama sekali. So jadi tak semestinya kalau tak ada dalam Quran, kita tidak boleh, tidak ada lagi fenomena dalam dunia ini yang kita boleh memikirkan. Satu ialah Quran itu satu teks yang kompleks. Apabila Rasulullah menerima wahyu, dia demam, dia takut, dia khawatir. Kita ni baca Quran tu ada demam, ada takut, ada khawatir tak? Kan? Tak ada, sebab kita punya penghayatan tu dah simplified. Jadi kita kena berlaku adil kepada teks itu sendiri. Konteks wahyu itu juga. Apa perbezaan pendapat para ulama mengenai satu surah, satu ayat. Jadi itu kita harus mengambil kira. Kita tak boleh menganggap Quran ini satu manual yang simple.
untuk menghormati complexity of the text, kita haruslah merenungkan makna yang lebih mendalam teks itu daripada something yang boleh kita simplify lepas tu menuduh orang. Nah, saya mengatakan tadi secularism itu bukan perasingan agama dari penduduk, bukan. Secularism yang saya maksudkan ialah perasingan agama daripada mekanisme politik moden. Instrumen-instrumen politik yang ada sekarang ini, seperti negara bangsa dan the modern state, di mana agama ini dipolitikkan sehingga menjadi something yang negatif kepada masyarakat. Dan kita mahu membebaskan agama daripada politik. Itulah istilah penggunaan istilah secularism yang saya maksudkan. Saya fikir kita cakap tentang demokrasi, bagaimana kita menerimanya. Pertama kita harus jelas apa yang maksud dengan demokrasi. Tarikh demokrasi itu is a prerequisite. Because democracy is exported by the West, or it's a gift of the West to the rest of the world. This begs the question, bagaimana harus kita mendepani cabaran daripada kebudayaan Barat. Dan cabaran yang didepani oleh kaum muslim sekarang, dia sifat dari dua aspek. Satu, akibat tekanan daripada luar, so it's an external threat, and not of the physical kind, but of the intellectual kind. And also the infiltration ataupun kemasukan unsur-unsur asing ini akibat kelemahan dalaman umat Islam sendiri. So pada masa yang sama kita pun terputus dengan tradisi keilmuan. Kita tak tahu siapa ulama. Kita tak tahu ilmuwan kita yang harus kita tuki, yang harus kita mandi. Kalau kita nak mengatakan bahawa semua yang ada pada Barat itu harus ditolak, and I often tell this to my students. I said that, well, we talk about the West as if the West is, West seberang laut. But then at the end of the day, we are the West, because bagaimana kita melihat diri sendiri, bagaimana kita fikir tentang kebahagiaan, bagaimana kita berpakaian. We are agents of the West, basically. So the first thing we have to acknowledge that that we are complicit in this. We have to confess our complicity in all this. Only then can you change. Kalau tidak, kita biasa menganggap bahawa yang Barat itu di suatu lokasi fizikal di luar sana, dan bukan dalam fikiran kita. Sebab sekiranya kita ingin merubah sesuatu, apa yang kita ubah itu bukanlah institusi semata-mata, tapi insan itu sendiri, manusia, apa yang terkandung dalam akal fikirannya, pemikiran itu yang harus diubah. Kerana tiada guna kita merubah institusi, tapi orang yang kita letak untuk memimpin kita masih dari segi pemikirannya masih sekunder, masih menentang agama, masih kacau, masih keliru akan makna diri. Jadi apa dia cakap tentang pembaharuan. We are not sure you need political change, of course, but if that political change is not built on change at the individual level, that awareness, intellectual awareness, then it's just we are just repeating the same script again and again and again. And to focus so much on at the societal level, hal-hal kemasyarakatan. Seolah-olah ni kalau ada pilihan hari ini dan besok kerajaan baru, semua masalah kita. I think that's a very simplistic idea. It does not work. It has never been proven to work. Kalau tengok sejarah Islam sendiri, kebanyakan pembaharuan ataupun pembaharuan yang dilakukan, it comes because of great individuals. Basically, Imam Ghazali, he produces his works. Imam Ash'ari is just one person, but karya-karya yang dibuat, hasil pemikiran itu bertasi masa, bertasi zaman. Jadi, dan Imam Ghazali sendiri pun dikritik oleh setengah ulama sebab dia tak cakap mengenai perang salib. Ada orang kritik dia, kenapa Imam Ghazali tak mengambil kira, perang salib itu sedang berlaku pada zaman itu. Dan ada orang pertahankan Imam Ghazali juga. Dikata, ihya yang diberi Imam Ghazali, Tahfu Amal Sifat, karya-karya itu jauh lebih relevan pada zaman sekarang. Sampai sekarang kita guna karya itu. Kalau dia hanya meneropong pada hal masyarakat pada zaman itu, karya itu tak akan sejagat sampai tak akan diguna sampai sekarang. Jadi bila kita bercakap tentang hal ilmiah, perubahan secara
bukan buat perubahan untuk diri kita ataupun untuk generasi sebagainya, tapi we are preparing for the next generation. We might not be alive when that change occurs. But then our reward is not in this world, our reward is in the next world. So we need to calibrate our worldview, I suppose. So that's my point. Satu minit daripada saudara Zakaria sebelum kita buka soalan, sebab kita dapat maklumat yang sama dulu. Inilah semangat demokrasi. Semangat Islam. Okey. Saya ingin menjawab. Sebenarnya apabila kita nak bahaskan soal demokrasi, saya tak dengar satu dalil Al-Quran maupun hadis daripada dua daripada yang lain. Bila kita bicara soal Islam, dah tentu kita kena berbalik pada Al-Quran dan juga Sunnah. Itu satu persoalan. Orang Islam kami tak sebut. Semua guna hujah akal. Satu perkara yang saya tidak bersetuju. Kami tak ada masalah. Okey, seterusnya saya nak menyentuh 1 minit ya. Okey. Nak menyentuh berkenaan dengan perkataan yang dinyatakan oleh ahli yang kedua tadi, iaitu siasat kita tak sebut dalam Al-Quran. Ya betul tak disebut dalam Al-Quran, tetapi kita perlu ingat ia pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Ya, ia pernah disebut. Okey. Taraktufikum amwani dan tagibun abadan ma'ikna maksatu bihimah kitabullah wa sunnatul Nabi. Dengan kata lain, kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Apabila kamu berpegang yang keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Lan, kalimat lan juga yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah sebut dalam hadis dia, kana Bani Israil tasusuhum anbiya, kullama halaka nabiyyu khalaqahu nabiyyu, wa innahu la nabiyya ba'di, wa sanaqulu khulafa'u fataksur. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala fu bi bai'atil awal fa awal, atuhum haqqahum fa inna Allaha sa'iluhum amma istan'alu. Apa maksud dia? Kana Bani Israil tasusuhum anbiya. Maksudnya dahulu kaum Bani Israil urusan politik mereka diuruskan oleh para nabi. Kata tasusuhum berasal daripada perkataan siasatan. Siasat adalah politik. Jadi satu kenyataan atau satu pernyataan yang salah bagi saya bahawasanya Rasulullah tak pernah menyebut perkataan politik. Urusan Bani Israil dahulu diuruskan oleh para nabi. Wa innahu la nabiyya ba'di. Okey, selepas daripada nabi tidak akan ada nabi yang lain, tetapi akan ada para khalifah dan jumlah mereka banyak. Khulafa jamak, maksudnya banyak. Okey, apa yang Rasulullah suruh kita buat? Fu bi bai'atil awal fa awal. Penuhi bai'at akad yang pertama itu saja. Kerana Allah akan meminta pertanggungjawaban ke atas pemimpin itu sendiri. Dengan kata lain, Rasulullah telah mewariskan satu jalan, iaitu khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh khalifah, bukan Perdana Menteri, bukannya presiden ataupun yang lain-lain. Jazakallah. Saya tanya kepada panelis jawab Ahmad Zakaria, berkenaan dengan soal khilafah. Saya lihat perkara pertama yang berlaku selepas wafatnya Rasulullah. 1 minit. Ya, selepas wafatnya Rasulullah adalah perkumpulan Bani Sa'adah. Ya, peristiwa Sakafah Bani Sa'adah. Bukan peristiwa Sakafah Bani Sa'adah ini menjelaskan bahawa perbincangan antara sahabat-sahabat untuk selepas wafatnya Rasulullah, macam mana Islam itu, komunitas Islam itu telah berkembang. Apa yang dibincangkan adalah apakah bentuk khilafah atau bentuk pemerintahan untuk dijalankan sebuah Rasulullah. Saya sendiri tak, kalau benar bahawa Rasulullah itu sudah menggariskan secara lanjut bahawa memang ada hukum, kenapa perlu bincangkan soal itu? Dan seterusnya, dan wujud juga konflik beberapa orang sahabat yang tidak berbayang bahawa Sayyidina Abu Bakar itu adalah khalifah. Jadi macam mana, apakah bentuk khilafah yang disebut tahrir misalnya mengatakan bahawa ini adalah sesuatu yang lengkap. Saya kira khilafah Rashidin sehingga khilafah Uthmaniyah bentuk ni berbeza-beza, tak ada bentuk yang lengkap. Apakah bentuk yang sebenar-benarnya? Terima kasih. Okay, kedua saudara Bani dan kemudian anda. Kita spesifikkan tiga lagi. Nanti kalau cukup masa kita lepas tutup. Okey. Saya tanya kepada Tuan Zakaria, kalau yang saya menerima khilafah, katakanlah Tuan dilantik di khalifah pertama telah perubahan berlaku, apakah jaminan kepada saya sebagai rakyat? Adakah kebahagiaan saya terjaga? Adakah kehidupan saya terjaga, akal saya terjaga dan sebagainya itu? Dan sebab kalau tengok pengalaman-pengalaman yang silam khilafah dunia Abbasiyah, berperang juga sesama khalifah yang lain. Jadi keselamatan saya akan terjamin. Dia nak tanya. Dan soalan yang kedua kepada Tuan
menjaga keharmonian itu. Jadi yang soalan ketiga saya tentang apabila kita melihat tentang sejarah, tentang pengalaman-pengalaman sejarah, bagaimana sejarah pengalaman-pengalaman sejarah itu akan membantu kita ke arah pembangunan di masa hadapan. Terima kasih. Okey, yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak tanya. Siapa nama? Saya Muhammad Farid. Ini soalannya, ada sebuah hadis Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyaksikan kementeriannya penyanyian di rumah pakcikku Allah bin Quran. Seandainya aku diundang untuk mementerai penyanyian itu, menentang kezaliman dan menegakkan keadilan, pasti aku sambut. Ini cerita tentang penyanyian kudo lah. Macam mana Rasulullah menerima waktu itu saya menggunakan tahu, tapi setelah zaman Rasulullah dia menerima perjanjian yang dibuat oleh orang Islam sebelum zaman Rasulullah. Maksudnya Rasulullah menerima memandang terhadap satu perjanjian yang dibuat oleh orang Islam bermasuk kat sini, tak semestinya undang-undang orang yang Islam itu tak baik. Kedua pula, sebelumnya ni tentang bagaimana HT ini mengimplementasikan ada revolusi dalam kemajukan masyarakat Malaysia. Sedangkan dalam masyarakat Malaysia sendiri pun dalam pecahan tu yang kata Islamnya hampir 54% dan bukan Islam 46%. Dalam Islam tu pun ada pecah-pecahan. Macam mana tu? Dan seterusnya tentang bahas yang dikatakan oleh HT yang kata demokrasi ini kufur. Adakah yang bahas dibawa oleh Yusuf Qaradawi dan revolusi yang dibawa oleh Ikhwan Muslimin ditolak sepatu-patu serta mereka ini menuju ke arah mahad yang kufur? Terima kasih. Mas. Okey, tanpa puasa saya berikan kepada Zakaria, tapi saya mohon 6 minit sahaja peruntukan bagi setiap ahli panel. Maknanya keseruan 18 minit habis. Terima kasih. Tak tahu kan kasih panas macam program yang disebut hari pula rasanya. Okey. Tapi tak apa, tak ada masalah, kita boleh jawab. Okey. Pada soalan yang pertama, khilafah selepas wafat Rasulullah SAW berlaku satu perdebatan yang hebat di kalangan para sahabat di Sahabat Bani Sa'idah. Okey. Ini kita dapat nantikan perjumpaan itu memang benar-benar berlaku. Tetapi jika kita mengkaji sejarah benar-benar, itulah sejarah apa yang kita baca. Yang tapi saya merujuk kepada sejarah Indonesia. Kalau kita baca sejarah Indonesia, perdebatan di kalangan para sahabat bukanlah sistem apa yang kita nak terapkan selepas daripada itu, tetapi untuk melantik siapakah yang lebih layak untuk menjadi khalifah. Okey, ini jelas. Untuk memilih siapa yang lebih layak menjadi khalifah, bukan sistem apa, demokrasi ataupun khilafah. Jadi saya fikir situ jelas. Kena kaji balik di mana sirah itu, baca balik sirah itu. Okey. Yang kedua, ada di kalangan mereka yang tidak mahu bai'ah. Jadi kita kena faham konsep bai'ah di dalam Islam. Konsep bai'ah ini adalah pengangkatan seorang khalifah itu, sahnya itu adalah berlaku melalui bai'ah. Berlaku banyak daripada hadis tentang bai'ah daripada Rasulullah SAW. Terlalu banyak. Okey. Kemudian dia terbahagi kepada dua. Bai'ah terbahagi kepada dua. Yang pertama bai'ah inifad. Yang kedua adalah bai'ah ta'ah. Apa bai'ah inifad? Apa bai'ah ta'ah? Bai'ah inifad adalah bai'ah sahnya pengangkatan seorang khalifah oleh halul halil wa abdi. Siapakah halul halil wa abdi? Ada satu konsep di dalam Islam yang dibincangkan, iaitu orang yang punya pengaruh ataupun kekuatan yang mempunyai pengaruh otoriti, memegang kekuasaan ataupun memegang suara rakyat. Zaman Rasulullah SAW, ataupun halul halil wa abdi ini banyak. Tapi sekarang ini ada berbagai pendapat. Tetapi orang yang mempunyai memegang suara otoriti daripada rakyat, dia membaiat seorang khalifah, dan kesemua daripada halul halil wa abdi ini, jika majoritinya itu membaiat dia sebagai seorang khalifah, maka sah dia sebagai seorang khalifah. Tetapi kita perlu ingat beberapa orang sahabat yang tidak baiat kepada Abu Bakar. Selepas daripada pengangkatan Abu Bakar, sahnya dia menjadi seorang khalifah, yang lain turut serta untuk baiat. Walaupun pada asalnya tidak dia membaiat. Itu satu perkara yang benar. Tetapi selepas daripada pengangkatan itu sah, wajib bagi umat Islam untuk membaiat dia dengan baiat ta'ah. Okey, baiat ta'ah. Baiat ta'ah ini boleh dipaksakan kepada kaum muslimin setelah sahnya dia menjadi seorang khalifah. Kerana menentang khalifah hukumnya buat ataupun pemberontak. Itu jelas. Yang seterusnya, apakah jaminan keselamatan yang khalifah ataupun yang disebut hari nak bagi kepada umat? Saudara-saudara dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan mulut saya memang tak ada, tetapi saya memberikan jaminan kepada saudara-saudara ataupun umat Islam. Kalau begitu macam saudara yang berkata itu nak lantik saya jadi khalifah. Okay, tetapi tak ada masalah asalkan mencukup syarat al-iqad dan juga syarat al-taliyah, insya-Allah boleh jadi seorang jadi khalifah saudara kita ataupun mana-mana saja. Asalkan dia lelaki muslim balik berakal dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Yang wanita tak ada chance jadi khalifah. Jadi isteri khalifah boleh, insya-Allah.
Okey, jaminan dia itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melalui lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah SAW sebut, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Setelah akhir zaman nanti, dia ada 5 zaman. Kita faham ada 5 zaman. Pertama sekali zaman Rasulullah, zaman Rasulullah SAW memimpin, kemudian khilafah atas jalan Nabi khilafah Rasyidah. Selepas itu mulkan Allah, mulkan Jabariyah. Dan yang terakhir sekali itu khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah di atas jalan kenabian yang kita sebut sebagai sama persisnya itu seperti mana zaman khilafah Rasyidah itu memerintah. Jadi itu yang kita berikan jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah sekali-kali memungkiri janji. Bila Allah sebut perkara itu pasti berlaku, dia pasti akan berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rom dan yang pasti kepada umat Islam, dia akhirnya Rom dan pasti itu ditaruhi oleh umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada Rasulullah SAW dan umat Islam, Konstantinopel itu akan ditawan oleh umat Islam lepas 800 tahun. Akhirnya Konstantinopel itu jatuh ke tangan umat Islam. Dan akhirnya khilafah atas jalan Nabi di akhir zaman, janji Allah itu pasti dan meyakininya itu adalah wajib. Okey, seterusnya. Perjanjian sebelum kenabian. Ini saudara-saudara, jadi kita faham sejak bila kita boleh mengambil hukum sebelum zaman kenabian. Kita hanya mengambil hukum laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu kita mengambil suri teladan hukum setelah dia menjadi rasul. Jadi perjanjian yang sebelum daripada dia dilantik menjadi rasul itu tidak terpakai. Dia bukan sumber hukum kepada kita. Sumber hukum kita jelas, pertama Al-Quran, kedua sunnah, yang ketiga adalah ijma' sahabat, yang keempat adalah qiyas. Jelas. Jadi kalau saudara yang bertanya itu, saya cakap sebenarnya ini bukan sumber hukum. Jadi saya tak nak apa lebih-lebih. Sumber hukum kita rujuk Al-Quran, rujuk As-Sunnah. Rasulullah SAW setelah dia diangkat menjadi Nabi Muhammad, menjadi seorang rasul. Ini jelas. Yang ketiga, idea revolusi. Idea revolusi ini bukan digagaskan oleh Hizbut Tahrir. Rasulullah itu sendiri dia melakukan satu revolusi ataupun pertukaran yang total di tengah-tengah masyarakat. Di Madinah berlaku satu pertukaran kuasa yang pertukaran kuasa secara total. Secara total maksudnya penerapan syariat Islam itu dilaksanakan di Madinah. Di Madinah juga kita meyakini bahawa kita faham. Di Madinah bukan hanya ada orang Islam, tak. Ada orang Malaysia, ada orang Kristian, ada orang Yahudi. Ya. Tetapi syariat Islam itu boleh saja diterapkan. Dan alhamdulillah Islam itu bertahan selama 1300 tahun dan akhirnya Islam sampai kepada kita. Kalau kita nak menyatakan pluralitas di kalangan umat Islam di Malaysia ini, tidak membolehkan kita menerapkan syariat Islam, tidak boleh menerapkan hukum, tidak boleh menerapkan itu dan ini. Satu perkara yang Allah sudah dizalik, minta maaf saya cakap dengan satu pendapat yang cukup. Bolehkah macam tak boleh makan? Tak boleh makan lah. Lembut sikit. Okey, yang seterusnya adalah manhaj Ikhwan Muslimin. Saya fikir jelas. Apabila sejak daripada awal sehingga sekarang saya menyatakan demokrasi itu hukumnya adalah haram bagi pendapat Hizbut Tahrir. Tapi saya tak menyentuh mana-mana gerakan ataupun apa-apa saja. Tapi yang bertanya itu saya menyatakan bahawa check and balance. Jawapan daripada saudara. Jangan apa. Terima kasih kepada Saya rasa daripada soalan-soalan yang menang tadi hanya satu. Mengenai ke arah manakah satu negara demokrasi itu. Jawapannya adalah ke arah sentiasa membasmikan segala jenis penindasan yang ada ke arah kebahagiaan tersebut. Masyarakat ini satu yang organik dan sentiasa berubah. Kadang-kadang kita menangani satu masalah itu dah selesai, tiba masalah. Ya, seperti masalah alas kitab. 100 tahun lepas, tak ada masalah. Sebelum zaman industri, sungai pun bersih, udara pun nyaman, udara pun bersih, makanan pun selamat untuk makan, tak ada kimia semua. Tapi walaupun taraf hidup kita naik dalam satu sistem ekonomi kapitalis, tiba-tiba masalah alas kitab tak timbul. Jadi satu masalah belakangan ini, masalah baru pula menjelma. Jadi satu negara progresif itu akan sensitif terhadap semua masalah yang ada yang menjejaskan kebahagiaan kita. Jadi ke arah kebahagiaan itu semua. Dan prinsipal kesetaraan antara kaum, kesetaraan antara agama itu dipelihara supaya masalah-masalah baru ini diberi ruang untuk pembahasan dan penjelasan. Jadi ke arah kebahagiaan itu semua dan menangani isu-isu yang apakah peranan orang Islam dalam proses itu? Orang Islam boleh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada masalah. Cuma
cuma ruang untuk pembahasan, ruang untuk berkuasa, ruang untuk menulis undang-undang dibukakan pada semua golongan masyarakat supaya tidak ada yang ketinggalan dalam agenda kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab soalan pasal syuting sejarah, saya nak komen mengenai kumpulan sahabat selepas kewafatan Rasulullah. Saya fikir apabila kita membaca kisah itu, bila kita menceritakan bagaimana beberapa para sahabat dan cerita itu agak dramatik macam it is quite dramatic in the sense that as if some of the companions are conspiring, some of them are are trying to take over power. But I think that kind of storytelling is colored by our modern experience with politics. And we need to remember, kita harus ingat bila para sahabat yang hidup sama Rasulullah, bila dia orang berkumpul seperti itu, bila dia orang bercakap pasal politik, masyarakatan, dia orang bukan cakap macam pada politik kita bercakap pasal politik, nak pembahagian kuasa ataupun siapa nak ikut menteri, siapa yang mana presiden. So when they talk about politics, they are not, these people who have fought along with the Prophet, who had, dia orang dengan redanya memberikan nyawa dia untuk pertahankan Rasulullah. Do you think that as soon as the Prophet died, they would clamor after, political posts like our politicians today? So jangan cerita tu, don't tell it as if these companions are like our politicians of today. They are not. Orang macam ni kalau dijanjikan 1000 orang politik pun they are not. They are not influenced by this kind of thing. Their position are far higher than where we are today. When Khalifah Umar heard that the Prophet has passed away, he was angry because to him he realized that when the Prophet died, God, mankind, we have lost a connection, or that is the last time that the Prophet, that is the last time that God will speak to mankind in that manner. So because kerana dia sedar akan how big that crisis is, that's why he was angry, and he threatens to kill anyone who says that the Prophet died. After that, he was calmed down by Khalifah Abu Bakr. But then my point is that these companions, when we talk about them as far as political matters are concerned, don't think of them like our modern day politicians. That that these people are clamoring over power. These companions are not like that. And if we have to be respectful to them, we have to realize that without them, tanpa the first 4 kings, we will not be Muslims, because it is through them that we get all our knowledge of Islam. So our link to them is not merely political, it's epistemic. Again, it is without them, then we won't be Muslims. And that is a big deal, to be honest. Your religion is a big deal. With respect to history, I'm glad that you brought it up, because as I was listening to both of Fuad and Zakaria, both kedua-duanya menggunakan contoh-contoh dari sejarah. Tuan Zakaria dia menggunakan mengambil tentang Rasulullah. Fuad ambil contoh zaman penerimaan Islam. So both of them uses history in a very interesting way. They dengan sebab-sebab yang mungkin yang baik, mereka mengambil beberapa aspek ataupun diri dalam sejarah Islam. Now, I think we have to ask, kita tanya kenapa kita perlu, why should we learn, or why should we learn from history? What is the purpose? Is it just adakah ia sekadar macam just academic, or do we really think that if we know the seerah of the Prophet, then we can in some small way emulate him in his manner, in his experience? Dan saya fikir kalau nak bercakap mengenai sejarah, bagaimana sejarah itu harus diambil tiba, jikalau kita mengakui bahawa masalah yang melanda Islam sekarang adalah masalah intelektual, bersifat intelektual, yang datang akibat daripada kemasukan faham-faham asing dari barat, maka satu penting untuk kita tahu sejarah tamadun barat itu sendiri. How did they arrive at solution to their problem? How do they arrive at the solution of the problem between
between religion and state. We need to know, why did they choose to separate religion and state? Because if you do not know that, then we might be tempted to follow it when in fact it might not work. So that is one. Kita harus tahu pengalaman Barat dari segi agama dan pengalaman agama Kristian di Barat. Kita harus tahu bagaimana proses implementasi itu berlaku di Barat, bagaimana Islam datang ke tanah lain, kepulauan lain. These are questions, soalan-soalan sejarah yang bermakna untuk diri kita, yang penting untuk diri kita. Dan apabila kita mengambil kibaran Barat, kita harus sedar bahawa apabila kita mengenai perubahan, apa yang kita inginkan adalah pengembalian kepada original state atau fitrah. Jadi apabila kita cakap mengenai perubahan, itu tak semestinya bermakna penyesuaian Islam kepada apa yang berlaku pada zaman ini. Lebih-lebih apabila apa yang ada pada zaman ini sudah jauh menyimpang daripada prinsip-prinsip agama Islam. We do not want an accommodation. If accommodation means that we have to change Islam in a fundamental manner. Jadi, right, saya, if you give me some time, saya cuma ingin mengakhiri dengan baca beberapa sajak yang ditulis oleh Profesor Syed Muhammad Rakib Al-Atas bercakap tentang sejarah. Dia kata sifat sejarah menurut orang ibarat pentas bermain wayang, sudah lampau diburai dalam, apabila tamat segera diulang. Jika demikian mustahil pantang, giliran Islam pula mendatang. Lakonan lama indah gemilang, di layar dunia semula terbentang. But then, this can happen if the Muslims do not know their own identity, do not know their own religion. So we have to relearn our scripts before we can be actors on the stage. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Disebabkan masa telah tamat, jam 2 petang kita berhenti. Jadi kesimpulan ringkas yang saya boleh berikan ialah perlunya kita bernimbangkan sebarang pandangan, idea ataupun persoalan yang kita profil hari ini atas berlandaskan ilmu. Maknanya tidak berdasarkan sangkaan. Bila kata ilmu bersifat tetap. Jadi perlu dibezakan juga antara ilmu, informasi, fakta. Dan ini faham ilmu ini perlu Muslim itu jelas. Jika tidak jelas, kita akan menganggap andaian-andaian, assumption ataupun sangka-sangka itu bukan ilmu. Bila itu jadi, dia akan mengelirukan kita sebagai Muslim dalam menanggapi pelbagai masalah kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua di panel dan semoga kita diberikan rahmat pada hari ini.